Hari ini, mari kita ambil masa untuk merenungi firman Tuhan dengan khotbah bertajuk Hanya yang daripada Tuhan adalah tulen. Ada banyak tiluan di dunia ini. Bukankah orang di dunia memanggil barang seperti itu sebagai tiruan? Ada barang tulen di dunia ini, jadi orang membuat tiruan yang menyerupai barang tulen. Harganya sangat murah. Banyak orang keliru dengan nilai dan rupa produk tiruan kerana ia kelihatan serupa dengan produk asli. Demi imej negara, kerajaan menganggap barang tiruan melanggar undang-undang dan mengambil tindakan terhadapnya. Ada banyak barang tiruan berleluasa, dari beg mewah, pakaian, sampai semua jenis peralatan sukan. Inilah zaman apabila barang tiruan yang menyerupai produk tulen berleluasa. Begitu juga dalam gereja-gereja. Kerana ada lebih banyak tiruan daripada yang sebenar, bagaimanakah orang memperlakukan gereja yang sebenar? Seolah-olah ia adalah palsu. Jadi hari ini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk membezakan gereja yang sebenar dengan gereja palsu. Bukankah ini berkaitan dengan kehidupan kekal? Kerana ini adalah tentang kehidupan kekal, bukan kehidupan yang sementara dan terhad, anda harus membina iman dan standard dengan jelas untuk membezakan gereja yang otentik dengan gereja yang palsu. Kalau begitu, apakah perbezaan antara gereja otentik yang ditubuhkan oleh Tuhan dengan gereja-gereja di luar? Bagaimanakah Alkitab mengajar kita tentang hal ini? Mari kita lihat buku Yeremia 45 ayat 10. Yeremia 45 ayat 10. Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga. Rosakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah caran-caran pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Apakah yang Tuhan suruh kita lakukan terhadap apa yang bukan kepunyaannya? Dia menyuruh kita buang. Maksudnya kita harus memusnahkan mereka, bukan? Firman ini bermaksud bahawa semua yang bukan milik Tuhan harus dibuang dan dimusnahkan. Mari kita sambung dengan buku Matius bab 15. Marilah melihat bab 15 ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di syurga akan, bagaimana? Dicabut dengan akar-akarnya. Alkitab mengajar kita bahawa segala sesuatu yang bukan milik Tuhan akan dicabut, dilenyapkan dan dimusnahkan. Teruskan dengan buku Kisah Para Rasul bab 5. Buku Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34. Tetapi Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, panggil dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini, sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan yang mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, muncullah si Yudas, seorang Galilea, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Kerana itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan apa? Lenyap. Dalam erti kata lain, jika itu bukan daripada Tuhan, akhirnya ia sendiri akan musnah, lenyap. Ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Tuhan, kamu tidak akan dapat apa? Melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahawa kamu melawan Tuhan. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus.
Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira kerana mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh kerana nama Yesus, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Tuhan dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Sini juga tertulis, jika ia berasal daripada Tuhan, jika ia milik Tuhan, maka ia tulen dan otentik. Jika tidak, ia akan mendedahkan identitinya secara semula jadi, dan semua orang yang pengikutnya akan bercerai-berai akhirnya. Alkitab menjelaskan ajaran ini dengan firman, jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Ia pasti akan lenyap. Alkitab menjelaskan bahawa hanya apa yang berasal daripada Tuhan adalah otentik. Jika ia tidak diluluskan, diakui dan ditetapkan oleh Tuhan, ia pasti akan musnah sendiri. Sama seperti ada barang tuling dan barang tiluan, dunia ini ada gereja otentik dan gereja tiluan juga. Bagaimanakah kita dapat membezakan kedua-duanya? Pertama sekali, nama gereja yang berasal daripada Tuhan haruslah betul. Gereja itu harus bernama apa? Mari kita buka buku 1 Korintus bab 1 untuk melihat bukti itu dari Alkitab. Mari kita lihat gereja manakah yang Tuhan isytiharkan sebagai gereja otentik, yang ditubuhkannya melalui buku 1 Korintus bab 1 ayat 1. Dari Paulus, yang oleh kehendak Tuhan dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada apa? Jemaat Tuhan di Korintus. Gereja Tuhan dipanggil. Gereja Tuhan di Seoul. Gereja Tuhan di New York. Gereja Tuhan di Los Angeles. Gereja Tuhan di Peru. Gereja Tuhan di Ghana. Gereja Tuhan di Cape Town. Gereja Tuhan di Korintus. Nama gereja Tuhan sajalah, dan barulah gereja itu adalah tulen. Namun, ada kes yang orang mencuri nama ini. Bagaimanapun, pertama sekali, nama itu mestilah gereja Tuhan. Seterusnya, pengasas gereja ini haruslah siapa? Jika pengasas itu ialah pastor atau seorang individu, ia tidak boleh menjadi gereja Tuhan yang tulen. Adakah memang seperti itu? Mari kita lihat buku Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Tuhan yang bagaimana diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Maksudnya, ditubuh oleh Tuhan sendiri. Betul? Buku Kisah Para Rasul bab 20 menjelaskan bahawa Tuhan memerintahkan mereka untuk menjaga gereja ini. Pengasas gereja Tuhan yang ditubuhkan oleh Tuhan pasti mempunyai Tuhan sebagai pengasas. Mari kita melihat hal ini dengan lebih terperinci. Mari kita lihat buku Mazmur bab 102 ayat 17. Bila Tuhan sudah membangun apa? Sion. Siapakah yang membangun Sion? Istilah Sion digunakan dalam perjanjian lama. Namun, dalam erti kata lain, Sion ialah gereja. Bukankah ia bermaksud gereja yang menyambut perayaan Tuhan? Siapakah dikatakan yang membangun Sion? Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Beginilah Alkitab mengatakannya. Jadi, pengasas gereja Tuhan yang sebenar pasti mempunyai Tuhan sebagai pengasas. Bukan? 2000 tahun yang lalu, Yesus sendiri datang ke bumi ini untuk menubuhkan gereja Tuhan dan memberitakan Injil melalui 12 murid seperti Petrus, Yohanes dan Yakobus. Akhirnya, Rasul Paulus yang dulu mengikut agama Yahudi
memeluk gereja Tuhan. Ada sejarah seperti itu, bukan? Gereja yang dihadiri oleh semua rasul dan nabi-nabi gereja awal ialah gereja Tuhan. Selain gereja Tuhan, semuanya ialah apa? Anda harus menyedari dari mula bahawa mana-mana nama yang lain adalah salah. Namun, orang sering berfikir bahawa jika gereja diberikan nama yang sesuai, itu ialah gereja yang bagus. Kalian, semua standard untuk gereja benar ada tertulis dalam Alkitab. Jadi jika anda hanya melihat, anda pasti akan menjumpai jawapan. Ada juga syarat ketiga. Pertama ialah nama gereja dan kedua ialah pengasas gereja. Ketiga, apakah kebenaran yang diajarkan di gereja itu? Kita perlu memastikannya. Kebenaran yang diajarkan di gereja itu haruslah selaras dengan ajaran Alkitab. Jika ada sesuatu yang tidak selaras dengan ajaran Alkitab, maka gereja itu ialah gereja palsu. Jadi kita dapat memahami dengan mudah bahawa gereja yang menyimpan daripada perintah, jangan tambah dan jangan kurangkan, ialah gereja palsu yang tidak ditubuhkan oleh Tuhan. Hari ini, hanya dengan hari Sabat yang kita sambut pada hari ini, dan ibadah hari Ahad yang disambut oleh gereja lain, mari kita pastikan sama ada sebuah gereja itu ditubuhkan oleh Tuhan atau gereja palsu. Mari kita buka buku Lukas bab 4. Lukas bab 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Siapakah Yesus yang diputihkan dalam buku Yesaya bab 9? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, siapa? Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia datang ke bumi ini dalam badan untuk memainkan peranan anak. Kalau begitu, mengapakah Tuhan menunjukkan teladan kepada anak-anaknya di bumi ini? Untuk kita berbuat sama seperti yang telah dia lakukan kepada kita. Kalau begitu, Alkitab berkata apa tentang peraturan yang dilakukannya untuk memberi kita teladan? Hari Sabat. Jadi, ini bermaksud bahawa kita harus menyambut hari Sabat atau tidak? Sebab itulah Yesus menyambut hari Sabat sebagai teladan, agar kita juga harus melakukan apa yang dilakukannya, bukan? Kini banyak gereja mendakwa bahawa mereka mempercayai Yesus, tetapi mereka menyimpan daripada peraturan hari Sabat. Sebenarnya, kebanyakan gereja kini mematuhi ibadah hari Ahad. Hukum hari Sabat sudah dimansuhkan, tidak perlu disambut. Dengan sofisme seperti ini, mereka cuba melalaikan kepentingan hari Sabat. Tuhan tidak perlu menyambut hari Sabat, bukan? Adakah anda fikir bahawa Yesus akan dilarang memasuki syurga jika dia tidak menyambut hari Sabat? Tapi mengapakah dia buat begitu? Bukankah dia datang dalam badan dan menjalani jalan itu sendiri sebagai teladan agar kita juga berbuat sama seperti yang telah diperbuatnya? Jika gereja mendakwa bahawa mereka mempercayai Yesus dengan betul, apakah kebenaran yang harus ada di gereja itu? Jika tidak ada ajaran Alkitab, adakah gereja itu tulen atau tiruan? Saya minta maaf kerana menggunakan istilah duniawi. Saya bercakap seperti ini untuk memudahkan penjelasan. Jadi sila faham. Terima kasih. Kerana kepalsuan telah berleluasa di dunia ini, rasa bersalah orang terhadap perkara-perkara itu telah hilang. Kita hidup pada zaman apabila kesedaran bahawa sesuatu adalah salah telah hilang. Namun, dapatkah kita mewujudkan harapan kehidupan kekal dengan ajaran palsu? Dapatkah kita diberikan syurga abadi yang kita inginkan? Dapatkah kita memperoleh pengampunan dosa? Dapatkah kita mencapai keselamatan? Semuanya tidak dapat. Tuhan berulang kali mengajar kita bahawa tiada apa yang dapat dicapai melalui tiruan, jadi kita harus mengikut ajaran-ajaran Alkitab. Kita juga harus menyadari, apa-apa yang tidak selaras dengan kebenaran Alkitab tidak ditaburkan oleh Tuhan. Jadi ia tidak akan membimbing kita ke kerajaan Tuhan.
Walaupun kelihatan sangat meyakinkan, hebat dan bagus dari luar, dalamnya harus ada kebenaran. Jadi hari ini, anda dan saya mengikut peraturan Tuhan dan menyambut hari Sabat. Seterusnya, mari kita lihat Paskah. Buku Lukas bab 22. Gereja yang tiada hari Sabat dalam erti kata lain boleh digambarkan sebagai gereja yang tiada keselamatan. Mari kita lihat buku Lukas bab 22 ayat 7. Maka tibalah hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah luangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku dan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah luangan atas yang besar yang sudah lengkap. Maka berangkatlah. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Adakah Yesus tidak dapat memasuki syurga jika dia tidak menyambut Paskah? Yesus, yaitu Tuhan, ialah pemberi hukum. Bukankah yang maha tinggi yang atas segala hukum ialah Tuhan kita? Tuhan tidak dikuasai oleh hukum. Dia adalah yang tertinggi atas segala sesuatu. Namun sini juga, untuk memberikan kita anak-anak teladan agar kita juga menyambut Paskah, dia berkata, aku sangat rindu makan Paskah. Apabila waktu yang ditetapkan tiba, dia duduk bersama dengan murid-muridnya dan menyambut Paskah dengan kudus. Walaupun ada banyak gereja berkata bahawa mereka mempercayai Yesus dan firman Alkitab ialah kebenaran yang tidak berubah, adakah mana-mana gereja kini menyambut Paskah? Ini sangat pelik. Walaupun ada tertulis dalam Alkitab, mengapakah mereka tidak mengamalkannya? Mereka berkata bahawa mereka dapat menerima keselamatan. Kita bertemu dengan banyak orang yang berkata seperti itu. Tuhan tidak perlu datang ke bumi ini dan menyambut Paskah atau hari Sabat. Dia boleh hanya berkata kepada manusia, kamu semua harus menyambut Paskah. Aku tidak perlu. Namun, dia memberikan teladan dengan menyambutnya supaya kita juga berbuat apa yang sama. Dia menyambut hari Sabat adalah untuk memberikan teladan bagi kita. Begitu juga dengan Paskah. Mari pergi ke ayat 19. Lalu yang mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan bagaimana? Berbuatlah ini. Daripada berkata jangan, tetapi dia berkata, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Paskah ialah peraturan Tuhan yang dia suruh untuk kita sambut. Ini bukanlah sesuatu yang boleh diabaikan. Sebab itulah, Rasul Paulus yang menukar agama daripada agama Yahudi kepada gereja Tuhan juga berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahawa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dalam 1 Korintus bab 11, dia menyebut Bapa dalam Lukas bab 22. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Dia memerintahkan kita untuk melakukan ini dengan jelas. Namun, kini ada banyak gereja yang hanya memakai gereja dalam namanya tanpa mengamalkan perintah Tuhan. Menurut ajaran dalam buku Kisah Para Rasul bab 5, apakah yang akan berlaku secara semula jadi kepada mereka? Apakah yang Tuhan katakan akan berlaku terhadap segala sesuatu yang tidak ditanam olehnya? Semuanya akan dicabut. Mereka akan jatuh, patah, dan semua akan dibinasakan. Namun, jika maksud dan perbuatan mereka berasal daripada Tuhan, tidak kira dengan apa kuasa pun, tempat ini tidak akan dilenyapkan.
Kalian, dengan pemahaman penuh tentang fakta ini, kita harus memberi kesyukuran dan kemuliaan abadi kepada Bapa dan Ibu Syurgawi kerana membimbing kita ke gereja benar yang dipenuhi kebenaran Tuhan. Kita semua telah datang ke tempat ini untuk mencari kebenaran. Jika begitu, antara banyak orang, ada orang bertanya, mengapakah gereja Tuhan berdoa dalam nama Kristus An Sang Hong dan bukannya dalam nama Yehova atau Yesus? Kalian, adakah Alkitab terdapat ajaran tentang cara untuk berdoa atau tidak? Apakah yang Alkitab katakan? Siapakah nama selain daripada Yesus akan muncul? Pada zaman apakah ia akan muncul? Pada zaman Roh Kudus. Kita harus berdoa dan dibaptis dalam nama Yehova pada zaman Bapa, dalam nama Yesus pada zaman Anak, dan dalam nama baru Yesus pada zaman Roh Kudus. Inilah apa yang dikatakan dalam buku Matius 28. Jika seseorang tidak berbuat demikian, siapakah mereka? Ini ialah tiruan. Bagi gereja yang mengikut ajaran ini, kita boleh berkata, inilah gereja yang ditubuhkan oleh Tuhan. Anda dan saya harus dapat membezakan perkara ini. Mari kita lihat buku Yesaya bab 51. Yesaya bab 51 ayat 11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke mana? Ke Sion dengan sorak-sorai. Alkitab merekodkan bahawa tempat yang semua orang akan masuk dan diselamatkan oleh Tuhan ialah Sion. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kengirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Orang yang diselamatkan oleh Tuhan pergi ke tempat yang menyambut perayaan Tuhan, iaitu mana? Sion. Sebab itulah Nabi Yeremia berkata bahawa kita harus pergi ke mana? Dalam buku Yeremia bab 4 ayat 5, dia mengingatkan kita bahawa Sion ialah tempat perlindungan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan dan tempat semua orang harus pergi. Dengan semua ini, kalian, kita harus mengajar dan memberitahukan ciri-ciri gereja Tuhan yang otentik serta kebenaran Tuhan kepada semua orang di dunia yang masih menjalani jalan iman yang salah dan kepercayaan yang diputarbelikkan. Saya tidak berminat dengan beg mewah, tetapi saya telah melihat banyak berita tentang beg tangan yang tulen dan beg tangan tiluan. Jadi saya ingin tahu dan mencarinya. Bagaimanakah anda dapat memastikan beg tulen? Menurut pakar, pertama sekali, kulitnya harus keras. Jika kulit itu lembut, maka ada 80% hingga 90% kemungkinan bahawa itu ialah tiluan. Saya tidak tahu banyak tentang kulit. Ini kerana saya tidak berapa berminat dalam beg tangan perempuan. Namun, sekarang mereka telah menunjukkan beberapa cara untuk membezakannya. Jadi saya berfikir, jika aku melihat hal-hal seperti itu, aku mungkin dapat membezakan sedikit sebanyak antara yang tulen dengan yang palsu. Ini bukanlah semua, tapi dunia ini nampaknya ada banyak maklumat umum tersedia. Kerana Alkitab membezakan antara firman Tuhan yang benar dengan kepalsuan. Kita harus memberikan kesyukuran dan kemuliaan abadi kepada Bapa dan Ibu Syurgawi, kerana mereka membimbing kita ke jalan keselamatan kekal dan kehidupan kekal di gereja benar yang menyampaikan kebenaran mutlak Tuhan. Mari kita lihat buku Yesaya bab 33 ayat 20. Tertulis bahawa semua orang yang ditebus akan memasuki Sion. Kenapa? Marilah melihat bab 33 ayat 20. Pantanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patutnya tidak dicabut untuk seterusnya. Di situ, kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Di manakah Tuhan bersama dengan kita? Di Sion. Kalau begitu, apakah masuk gereja yang tidak menyambut perayaan? Tidakkah anda dapat faham dengan segera? Itu ialah tiruan. Tuhan tidak tinggal di sana. Ada tertulis, Tuhan bersama dengan kita dan kita akan melihat betapa mulia Tuhan di Sion yang menyambut perayaan. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar.
perahu tayung tidak melaluinya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan bagaimana? Menyelamatkan kita. Tuhan akan menyelamatkan umatnya di gereja yang disebut Sion, yang menyambut perayaan. Namun, jika orang yang belum memasuki Sion berkata, "Aku sudah diselamatkan," dia boleh dianggap sebagai orang yang mencangkah diri sendiri. Walaupun mereka berkata seperti itu, mereka tidak akan dapat menerima rahmat keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Hari ini, melalui Alkitab, kita dapat membezakan dengan mudah gereja autentik yang ditubuhkan oleh Tuhan. Alkitab berkata bahawa Tuhan akan datang ke bumi ini untuk memberi kita pengertian untuk membezakan kebenaran daripada kepalsuan. Kerana anda dan saya telah diberikan pengertian ini pada hari ini, kita dapat membezakan apa yang tulen daripada apa yang palsu, bukan? Dengan pengertian ini, jangan kita memandamkan kaki tiang keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Marilah kita ikut jalan bapatan ibu sampai akhir, sampai ke syurga yang kekal, agar kita dapat mengambil bahagian dalam kemuliaan dan sukacita perjamuan besar keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Bukankah Nabi Yeremia merekodkan dalam Alkitab bahawa keselamatan kita datang daripada Tuhan? Kita telah memperoleh keselamatan daripada Tuhan Elohim, iaitu roh dan pengantin perempuan, dan telah memasuki gereja yang mematuhi semua kebenaran yang ditanam oleh Tuhan. Jadi, janganlah kita kehilangan keselamatan atau ragu-ragu. Kita harus yakin dan janganlah hilang kebanggaan kerana kita menghadiri gereja yang autentik dan tulen. Dengan ini, saya tambahkan kupas hari ini. Sekian, terima kasih.